tidak seharusnya mengabaikan keselamatan orang awam dan alam sekitar. Tun Dr. Mahathir menjelaskan kepada media selepas menghadiri persidangan meja bulat Asia Pasifik APR ke-33 di Ibu Negara. Pada Khamis lalu, seramai 15 murid dari Sekolah Agama Taman Mawar dan Sekolah Kebangsaan SK Pasir Gudang 4 di Pasir Gudang dan 2 orang dewasa jatuh sakit akibat pencemaran udara. Keadaan bertambah buruk apabila sebanyak 475 buah sekolah, institut kajian tinggi dan tadika daerah tersebut terjejas dan diarahkan tutup akibat pencemaran udara yang merebak ke sekolah-sekolah berhampiran. Saya kira ini satu benda yang membimbangkan kita sebagai penduduk kat sini sebab di sini kami nelayan yang menjadi mata pencarian mereka, menjadi tangkapan hasil laut macam ni. Tapi kalau ini keadaan yang berlaku, ini agak membimbangkan lah. Memang betul lah Merah. Kalau kena pun gatal lah. Sebab mana tadi dia dah pernah try mandi. Kena gatal kaki. Member pun semua gatal lah, tak boleh tidur. Jadi kita minta supaya benda ni segera diberi perhatian dan diambil tindakan. Jangan sekadar kita ambil analisa, kemudian buat ujian tapi tak ada apa-apa yang berlaku. Sebab benda ni dah berlaku terlalu lama. Andai katalah hujan yang berlaku macam tahun 2008 berlaku pada tahun ni ataupun awal tahun 2016 ni, saya rasa dia punya akibat tu sangat buruk. Tunjuk saya, air ni macam mana? Jadi air ni memang masuk dalam. Air ni memang masuk dalam lah. Air ni dia masuk dalam dan menyebabkan air itu kawanan. Selain itu pokok saya nak. Pokok. Dan apa yang kita lihat sini disebabkan air ni juga lah. Kita dapat lihat pokok bakau kebanyakannya mati. Dan juga ikan berkurangan dan kita juga mendapat pengurutan nelayan bahawa pendapatan mereka terjejas disebabkan air licin yang mengalir keluar pulau. Terlalu kotor untuk disentuh, apatah lagi untuk digunakan dalam keperluan harian. Kalau sampah tu kalau dia banyak macam pencemaran lah, jadi kotor. Kalau boleh jangan buang sampah lah sungai kan. Ikan-ikan pun banyak yang mati kan. Kalau macam mana ada waktu panas tu dia nanti berbau lah busuk apa kan. Macam tu lah. Mau kasih dia bersih lah. Kasih dia bersih lagi elok-elok lah. Duduk ayah tak nak itu macam ikan korang lah. Lagi ikan pun mati loh. Golongan nelayan juga mendakwa menerima tempias. Kadang dia pada buat sampah, kadang di atas, balik bawah takut disampai. Kadang enjin nak keluar pun tak boleh. Sangkut disampai, enjin nak start pun tak boleh, nak keluar bilik pun tak boleh. Kami minta lah tolongan lah apa-apa. Siapa-siapa ramai lah tengok lah, bantuan lah kami apa di kampung nelayan ahli apa Sekian Bidang ni apa. Itu lah. Hasil nelayan bila abang beli? Hasil nelayan kadang-kadang tak ada, itu lah abang. Orang lah abang ada 2-3 bulan kadang di minyak api, di main pun tak ada. Dapat ikan pun tak ada lah, susah lah dapat ikan abang. Nelayan juga mendakwa. Masalah jerebu di Semenanjung pada Sabtu 21 September tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara berbanding semalam dengan beberapa lokasi masih menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tahap kurang sihat. Bacaan IPU di sekitar Ibu Negara sehingga jam 7 pagi tadi masih berada pada tahap tidak sihat dengan Batu Muda dan Ceras masing-masing mencatat bacaan 133 dan 142 manakala di Putrajaya 141. Di Selangor, 4 lokasi turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat membabitkan Petaling Jaya 127, Shah Alam 107, Banting 118 dan Johan Setia Kelang 138. Sementara itu, 2 lokasi di Negeri Sembilan juga mencatat IPU tidak sihat pagi ini iaitu Nilai 137 dan Seremban 118 yang memperlihatkan peningkatan berbanding bacaan pada jam 9 malam tadi. Silakan. Di sebelah kiri tidak ada. Ya, Kubang Krian, silakan. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya nak balik pada apa yang dibincang ialah soal beberapa buah kilang ni kadang-kadang mendapat amaran beberapa kali tetapi meneruskan operasi. Apakah pihak kementerian tidak bercadang untuk mengenakan hukuman yang lebih berat, contohnya menggantung lesen operasi dan sebagainya, supaya isu pencemaran alam sekitar khususnya sungai dapat diatasi segera. Ada kilang-kilang sawit yang melepaskan bahan buangannya hingga mematikan ikan-ikan dalam sungai. Dan saya pribadi bertemu dengan 2-3 kes begini. Walaupun diberi amaran berkali tapi operasi masih berjalan. Saya fikir ada satu tindakan yang lebih tegas berhubung dengan akta ini supaya pihak kementerian ada kuasa untuk menggantung lesen dan sebagainya supaya isu ini tidak berulang beberapa kali. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tambahan Kubang Krian. Kalau boleh saya minta Yang Berhormat Kubang Krian untuk lanjutkan 2-3 syarikat yang Kubang Krian cakap tadi, mention tadi, kemukakan kepada kementerian untuk kita adakan siasatan. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Andi, betul. Soalan tambahan saya. Alam sekitar adalah alam ciptaan Allah yang harus kita sebagai manusia memeliharanya. Saya ingin tahu setakat ini berapa kes tangkapan ataupun tindakan yang telah dibuat terhadap projek-projek yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan apakah mekanisme pemantauan supaya tidak berlaku sebagaimana yang berlaku baru-baru ni, kes pencemaran sehingga menyebabkan permasalahan manusia itu sendiri. Minta penjelasan. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak katakan di sini kita memang ada akta dan juga perintah. Yang sebelum ini penguatkuasaan terhadap akta kita memang memerlukan peningkatan lagi. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Tahun lepas kita hanya ada compound dan juga saman ya di mahkamah yang lebih kurang 5 juta sahaja untuk semua pelanggar undang-undang Akta Kualiti Alam Sekeliling. Oleh itu, tahun ini kita telah menetapkan untuk menambah 100% penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar untuk mereka yang melanggari Akta Kualiti Alam Sekeliling. Saya bagi satu contoh ya. Untuk kilang kita semula plastik saja kita telah menutup sebanyak 150. Dan hari ini kita telah membuat juga banyak penguatkuasaan yang telah dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar. Saya nak katakan di sini bahawa pemekasaan Jabatan Alam Sekitar memerlukan sedikit masa. Saya memohon untuk sedikit masa lagi supaya kita boleh memperkuatkan jentera penguatkuasaan di Jabatan Alam Sekitar dan juga memperkukuhkan proses kita supaya mereka yang mencemari alam sekitar boleh didakwa ke mahkamah ataupun diberi kompaun yang sepatutnya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Hai, saya Mai Karin. Saya seorang pelakon Malaysia, pelakon, penyanyi dan host TV. Selain daripada itu, saya juga seorang aktivis alam sekitar. Hutan adalah khazanah pada negara Malaysia, and we have been blessed with these amazing forests all across Malaysia. But every year, we just keep hearing stories about deforestation. Just imagine 900 hectares of land, 900 hectares of forest reserve, with all the animals in there. Di mana mereka akan pergi nanti? Jangan disebabkan kerakusan, lupakan mereka dan keperluan mereka. Just because that we want malls all over the place doesn't mean they do. And whatever we have, and we have lost a lot, we should really strive to maintain whatever we have left. So, saya Maya Karin menyuruh kepada anda rakyat Malaysia dan merayu kepada anda semua untuk selamatkan hutan. It takes political will and it takes the will of the community to keep this. In 50 years' time, other countries are going to look at Malaysia with envy when they see that they've got nothing but a few beetles and look at what we have. Please try to do what you can. Please consider the consequences of degazetting the forest. Like I said, do what you can. The smallest thing is everything. Apa aktiviti ini Maya? Saya sedang sibuk dengan projek River of Life. Peranan Maya dalam misi ini? Saya dilantik sebagai duta. Misi utama projek ini adalah untuk meningkatkan kualiti air sepanjang 110 km di KL. Punca utama pencemaran sungai? Banyak sebab dan punca pencemaran sungai. Antaranya adalah pembuangan sampah. Berapa banyak sampah yang rakyat Malaysia buang dalam masa sehari? 37,000 tan sehari. Itu bermakna dalam setahun 13.5 juta tan sampah. Apa program inisiatif oleh projek River of Life? Well, the public outreach program is to educate the general public untuk kurangkan pencemaran sungai. Apakah kumpulan sasaran? Orang awam, institusi pendidikan, kedai makan, kumpulan industri, korporat, pemaju, semualah. Macam mana nak dapatkan info pasal projek River of Life ni? Instagram lah. @riveroflifekl. Dah follow ke? Mestilah dah follow. Okay, good. Maya Karin Challenge. Macam mana Maya dapat idea ni? Bukan saya. Fan saya yang mulakan dekat Twitter. So, jangan lupa untuk postkan gambar berendam dalam sungai. And jangan lupa hashtag Maya Karin Challenge and River of Life KL. Right. Give me that last punchline untuk projek River of Life. Tingkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan demi generasi masa depan. Nampak cantik ke berendam dengan sampah? Bila cakap pasal pencemaran, kita semua menunding jari. Sistem pelupusan sampah di Malaysia tidak sistematik, pihak berkuasa tak buat kerja. Tapi sebenarnya semuanya bermula dengan kita. Ini adalah contoh sampah yang dibuang oleh seorang penduduk Malaysia. Bayangkan kalau semua penduduk Malaysia mempunyai tabiat yang sama. Siapa yang patut dipersalahkan kalau bukan diri kita sendiri? Masanya untuk ubah sikap dan berhenti menunding jari. Tingkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan demi generasi masa depan.